Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke channel YouTube AM Technical Analysis Workflow System. Okey, untuk siri kali ini adalah quick tips. Okey, quick tips untuk consolidation breakout strategy. Okey, di sini kita akan menggunakan AM Consolidation Advanced Consolidation Indicator. Alright, so saya nak terangkan secara ringkas apakah itu Smart Pre-Entry Checklist. Okey. So, baiklah, sebelum kita mulakan quick tips ni, ini adalah disclaimer ataupun peringatan sebelum saya meneruskan video ya. Ini tiada investment advice di dalam video ini. Alright. Okey, baiklah. Okey, seperti yang anda lihat sekarang ini adalah naked chart, alright. Okey, ini dalam Bursa Stok Malaysia. So, di sini adalah live data ya. Sekarang ni pada pukul 2.24 petang. So, sesi petang untuk trade stok di Malaysia, Bursa Exchange. Okey. So, untuk menggunakan Smart Pre-Entry Checklist, alright, secara ringkasnya pre-entry checklist ni dia akan algoritma di sebalik indikator ini dia akan tolong user untuk check several technical analysis indicator, alright, pelbagai volume, price action, untuk mencari potential ataupun dengan kata lain untuk menunjukkan potential technical di dalam market yang sedang berlangsung ataupun market yang setelah end of day. Okey, setelah kriteria ini dipenuhi, apa yang kita panggil checklist, dia akan menunjukkan certain percentage. Percentage ni menunjukkan macam dikira skor lah ataupun markah. Kalau dia meet rule number 1, meet rule number 2, or criteria number 1, criteria number 2. So, the more the criteria yang dia boleh fulfill, yang dia boleh meet, yang dia boleh penuhi, dan lagi tinggi skor dia. Okay? Okay, better saya tunjuklah lebih senang ya. Okay, so di sini kepada user ataupun subscriber, anda boleh type di indicator trading view ni, window dia. Okay, type AM Advanced Consolidation. Okay, so di sini indicator ni akan, bila dia load ke dalam carta ni, dia akan terus buat calculation. Dia akan cari price potential di dalam multiple time frame. So di dalam indikator ni kita boleh dapatkan indicator information daripada daily dan hourly. Macam sekarang ni saya buat di dalam chart analisis saya dalam 1 hour, tapi indikator ni akan bekerja juga di time frame yang lain, iaitu di higher time frame. So in any time given, daily time frame adalah sebagai anchor kepada analisis ini. Ini bermaksud setiap kali indikator membuat analisis, dia akan refer pada daily time frame. Selagi daily time frame tak cantik, tak ada uptrend, dia tidak akan propose any recommendation seperti entry point dan stop loss. Okay, so bila kita loadkan indicator AM Advanced Consolidation ini ya, dia akan ada default setting lah. Default setting dia akan follow khas yang saya buat untuk 1 hour time frame. So sekiranya anda ubah kepada daily time frame, anda kena tukar. Alright, dia tak boleh tukar secara automatik sebab dia punya complicated, dia punya complex setting dia memerlukan 2-3 setting untuk tukar kepada setiap time frame. Tapi untuk sebagai contoh ni kita akan buat dalam 1 hour time frame lah. Okey, pertama kali yang saya nak terangkan adalah apakah itu Smart Entry Pre-Checklist. Okey, so bila anda load indikator ni, automatically dia akan keluar satu dashboard. Itu kita panggil dia sebagai dashboard ya. Dashboard ni adalah tempat di mana pelbagai info akan dipaparkan secara automatik. Okey, so pertama kalinya adalah anda boleh nampak chart time frame yang kita akan pakai 60 bersamaan dengan 1 jam 60 minit ya. Ini adalah time zone, kalau kita kat Malaysia adalah GMT plus 8 hours. Okey, so sekarang pukul 2.26. So market tengah live session sekarang. And then ni recommended strategy. Alright, bila dia jumpa saja strategi yang sesuai, dia akan tulis dekat sini buy after reversal. So apa maksud buy after reversal? Bermaksud bila market dah buat downtrend, dia nak reverse, lepas tu dia jatuh lagi dan dia nak reverse, dan dia akan keluar buy after reversal. Kalau market tu masa tu ketika dia masih dekat sini, sama juga dia akan keluar buy after reversal. Tapi sekarang ni lepas dia reverse, dia go sideways. Tapi lepas tu dia nak develop balik momentum untuk go reversal, nak continue the reversal, nak jadi trend baru.
So indikator akan detect, oh ada strategi yang boleh dipakai untuk suasana, untuk keadaan price yang macam ni. Okey, itu semua akan dibuat secara automatik. Alright. Okey. So apa yang saya cakap tadi lah, smart pre-entry checklist adalah yang anda boleh nampak ya di sini ya. Sekejap saya lukiskan di sini. Saya akan pakai ink warna hijau lah yang lebih jelas. Okey, alright. Okey. Pertama kalinya kalau kita nak baca dashboard tadi, kita dah tahu dia punya timing ya, dan dia punya zone, time zone Malaysia, dia punya strategi yang direkomend. Alright. Ini anda tak perlu risaulah, sebab apa? Ini adalah indikator yang akan tentukan. Okey, selepas tu dia akan ada tulis trade details. Okey, trade details ni saya akan terangkan selepas ini. Alright. Trade detail ni dengan kata lain trading plan lah. Maksudnya indikator ni boleh propose, boleh cadangkan kepada anda dekat mana nak entry, dekat mana nak stop loss, apa risk yang terlibat, berapa potential risk, berapa unit yang anda nak beli jika anda ada sesuatu, jika anda ada modal. Semua tu anda boleh buat. Alright, contohnya katakanlah saya nak trade Inari ni dengan modal RM2,000 ya, RM2,000 saya ada modal. Okey, lepas tu saya tekan OK, dia akan tulis kat sini modal kita asal adalah RM2,000. Alright. Tapi sekarang ni dia tak tulis. Alright. Dia tak tulis dia punya trade detail. Sebab apa? Walaupun kita sudah ada strategi, tetapi masih lagi tidak ada entry point. Okey, sebab apa? Okey, inilah yang saya nak terangkan, iaitu checklist. Macam saya cakap tadi, checklist ni adalah macam score. Alright. Point 1 you dapat berapa persen, point 2 you dapat berapa persen. So kalau anda dapat banyak point, dapat memenuhi kriteria yang lebih yang banyak, so maksudnya point anda tinggi. So kalau anda point anda 100%, so bermaksud 100% completed checklist tu. Bermaksud itulah anda, pada ketika itu price itulah yang paling ideal untuk masuk, untuk join the trend. Okay, so contohnya dalam market ni dia tulis ini 75.51% completed. So bila market ni skor dia kurang daripada 78 ya, kurang daripada 78%. Ya, kurang daripada 78%. Bermaksud markah lulus lah, saya cakap kat sini, markah lulus dia tak sampai 78%, trade plan takkan keluar. Entry point tak ada, stop loss tak ada, risk tak ada, modal semua, unit yang boleh dibeli semua tak akan keluar. Dan dashboard ni akan color warna hitam ya, color ni warna hitam. Alright, itu maksudnya. Boleh faham ya? So anda, kalau anda ada ilmu technical analysis, right, anda boleh faham ni dengan mudah lah apa checklist. Saya rasa yang mudah ialah seperti dual EMA, right, tapi yang agak complicated lah volume dengan price action ya. Bukan price action alone ya, dipanggil VP, SA ataupun volume price spread analysis and regression. Okay, ini saya tak expect siapa-siapa nak master lah. Sebab apa? Sebab itulah saya mudahkan dengan buat checklist saja. Kalau meet checklist ni, sudah settle. Alright. Kalau anda nak belajar lebih lanjut, boleh join group dan saya boleh ajar macam mana, kenapa kriteria dia macam ini. Tapi untuk sebagai mudahkan, kita sebenarnya adalah, rule ni adalah untuk make sure kita berada di dalam trend yang betul. Kedua, kita berada pada volume momentum yang betul. Ketiga, kita berada pada price action yang supported by volume yang betul. Dan trend kita dalam uptrend. Alright? Ataupun pada permulaan trend. Okay? Ataupun pada ketika reversal sedang berlaku. Okay? Ini semua adalah untuk mengelakkan kita daripada masuk pada ketika market ketika tengah memuncak ataupun market ketika tengah bearish mode. Alright? Sometimes trader tak dapat pun skill untuk baca trend. Alright? Okay. Tapi bila kita buat checklist macam ni, dengan skor yang macam ni, kita boleh evaluate trend dia macam mana. Okay. So sebagai contoh ya, saya kalau boleh tak mau terang ni secara detail, because sebenarnya saya dah buat video banyak berkenaan dengan volume price, regression channel. Anda boleh browse dalam YouTube. Tapi di sini adalah hasil daripada many indicators yang saya dah buat selama ni. Right, saya combinekan di dalam satu suite dan jadikan dia sebagai checklist supaya user tidak perlu complicated nak memikir indicator 1, indicator 2, indicator 3, nak combinekan dia punya semua interpretation, right? So yang pentingnya saya dah tolongkan siap buat checklist. Bila checklist tu fulfill, then is good to go. Yes, tak semua market boleh
follow immediately. Maksudnya kalau cukup 7-8% masuk terus. Tak. Sebab apa? Market dia menggunakan previous historical price ya. Dia predict based on the current last bar ni punya momentum, punya volume. Alright. Dia akan predict the potential kenaikan. Tapi boleh juga market jatuh. Alright. Bila market jatuh, di situlah kita perlukan stop loss. Dan indikator ni boleh propose dan cadangkan stop loss bahagian mana yang boleh anda letak untuk sebagai stop loss. Sebab dia akan ikut market structure. Alright. Dia bukan ikut bid size, dia ikut market structure, which is lebih realistik daripada anda letak 3-4 bid daripada entry point. Sometimes this is a baseless kind of putting stop loss, right? Stop loss should be based on market structure, on market potential. Okay. So kalau saya boleh terangkan yang paling senang lah antara ni ya. Contohnya price within active consolidation. Bermaksud kita mencari stock yang masih lagi dalam consolidation sideway. Sebab apa? Bila dia dah start breakout daripada trend sideway ni, kita sudah berada di dalam market. Kita tak perlu masuk ketika lepas breakout, lepas tu retrace, bull trap. Kita masuk sebelum dia breakout. Sebab itulah indikator ni salah satu dia punya kriteria supaya pastikan price maintain di dalam consolidation. Okay. Tetapi dengan volume yang getting stronger. Alright. Okay. Yang keduanya, daily TF, dual EMA cloud bearish. Yang ni untuk kebetulan ni ialah untuk reversal punya entry. So dia kena tengok daily. Bila dah habis hujung bearish, 1 hour punya cloud EMA dah start nak jadi bullish. Okay. Itu bermaksud crossover. Dia maksudnya dengan kata lain, moving average cloud, moving average ataupun dual moving average dalam 1 hour time frame crossing above dual moving average di dalam daily time frame. Right. Macam mana kita boleh tahu dia dalam daily time frame dia adalah bearish? Okay, itu kita ada tools yang lain lah yang dipanggil higher time frame dual EMA lah. Bermaksud walaupun kita berada di dalam 1 hour time frame, kita boleh tengok dual EMA cloud di dalam daily tanpa pergi kepada daily time frame. Okay, saya tunjukkan indikator apa je. Ialah Structural Analysis Toolkit Pro V6. Alright. Di sini indikator ni kerja dia tunjukkan market structure. Dia boleh tengok multiple time frame punya support and resistance lah. Tapi yang saya nak tunjukkan sekarang ni adalah dia punya dual EMA. Okay. Anda nampak ya? Anda nampak tak? Okay, saya besarkan ni dulu. Okay, anda nampak tak ada seolah-olah ada dua cloud. Okay, cloud ni adalah bahasa yang saya pakai untuk menunjukkan dual EMA lah. Contohnya kalau case ni yang warna merah ini, dual EMA dia adalah terdiri daripada EMA 9 dengan 21. Kenapa dia jadi merah? Sebab EMA 9 lebih kecil daripada EMA 21. Bermaksud market adalah untuk this swing adalah bearish. Sama juga yang ni adalah EMA 9, yang atas ni adalah 921, yang bawah ni EMA 9. Bermaksud bearish. Maksudnya ni adalah cloud yang daripada daily time frame. Ni daily Yang ni daripada 1 hour. Okay. So dengan kata lain, dalam chart 1 hour, user boleh tengok dual EMA cloud yang imported, yang diimport daripada daily time frame. Okay, so kita dapati mudah. Sebab apa? Kita tahu market nak reverse apabila downtrend, daripada market downtrend dalam 1 hour, nak start reverse, nak cross over cloud daripada daily. So bermaksud nanti dua-dua nanti cloud jadi biru, market dah start new trend. Okay, itu konsep dual EMA crossover multiple time frame. Okay, right, boleh tangkap tak? Alright. Okay, so anda tengoklah contoh-contoh yang lainnya. Anda boleh nampak mula-mula dual EMA cloud merah, lepas tu dual EMA cloud untuk 1 hour start to intertwine, dia start jadi sideways, and then bila dah start dua cloud jadi bullish, kita boleh dapat kenaikan market price. Sama juga dengan macam ni. Okay, ini yang paling jelas sekali lah. Anda nampak ya. Daripada sini kan, ada mungkin bawah lagi lah. Okay kan. Tak apalah, kat sini lah ya. Ini bila cloud 1 hour crossing above daily cloud, anda boleh nampak ya, bagaimana trend itu sangat kuat uptrend. Sebab apa? Price action dia always above daily. Maksudnya kita masuk trend beli ketika trend sedang uptrend dalam daily. Takkan silap. Right. Mungkin silap anda masuk bila contohnya masuk ketika di buying climax, lepas tu dia retrace. Tapi dia punya retrace takkan deep sangat selagi dia tak cross over dual EMA cloud daripada daily. Alright.
Tapi bila dia dah start crossover, okey, itu dah start downtrend lah. Okey, so ini berkenaan dengan structure analysis toolkit lah. So tapi apa yang nak saya ceritakan berkenaan dengan checklist tadi ya. Checklist ni dah tolong checkkan dekat mana sama ada bilakah cloud dia akan crossover. Bila dah crossover dan ada tanda-tanda dia jadi bullish, then cloud ni dia punya skor akan bertambah lah. Okay, so anda nampaknya sekarang 75% dia punya dashboard warna hitam lah. So dia tak boleh nak propose any trade plan lagi, entry point semua. Sebab apa? Banyak lagi rule yang dia tak make dekat sini. Dekat sini tengok buy up volume increasing. Maksudnya tak ada lagi, tak ada buyer belum lagi dominate the market. Alright? Okay, so buyer belum lagi menguasai. Mungkin buyer dah masih maintain dominate, tetapi buyer tu belum ada tanda-tanda untuk kenaikan kemasukan new volume daripada buyer. Alright, sebab itulah anda boleh tengok buy up volume larger dan sell down volume. Dia lepas, maksudnya buyer still dominate the market, tetapi tak ada new buyer yang datang. Dia mungkin go maintain sideways saja. Alright, dan kalau untuk dia naik breakout, dia mesti ada buy up volume increasing. Alright, okay, so setakat ni ini adalah untuk market yang tiada trade plan. So macam mana market yang ada trade plan bila skor dia dah lebih daripada 78%? Okey, kita akan tunjuk lepas ni. Okey, baiklah. Alright, untuk yang tadi kita dah tengok bagaimana AM Advanced Consolidation Indicator dia analyze the market, dan untuk market Inari ni contohnya tiada trade plan. Sebab apa? Tak memenuhi skor. So let's kita try cari market yang lain. Contohnya MYG lah. Alright, MYG. Right. MYG. Sekejap MYG. So MYG pun tiada tiada lagi. Maksudnya skor dia 77. Pagi tadi saya tengok ada 78 dia lepas. Alright. Tapi ingat market ni dia tengok nampak dia dah biru semula, right? So ini salah satu sebab kenapa kalau pakai market ni ketika live session saya tak recommend sangat lah. Sebab apa? Dia still receiving data. Alright, dia tak boleh complete. Alright, so pada saya memang sengaja buat indikator ni untuk feed live data. Sebab kadang kita nak pakai intraday, right? Tapi untuk swing, saya sarankan anda gunakan tool ni selepas market tutup ataupun sebelum market buka. So kita decide, kita buat keputusan berdasarkan completed candle. Maksudnya candle stick yang sudah complete, yang data dia sudah finalize, dan kita study, barulah kita boleh entry. Macam ni sekarang dia sekejap biru, sekejap hitam, sekejap skor dia tinggi, right? Sebab iyalah kita sedang trade live, right? So kadang-kadang ada orang beli, ada orang jual, tiba-tiba ada orang dump, ada tiba orang pump. Okay, so kalau untuk swing saya tak recommend untuk buat live analysis. Tapi kalau anda scalper, yes, anda boleh gunakan tool ni untuk 5 minit time frame. Kalau 5 minit time frame, bila you ada checklist, you terus masuk cepat. Okay, then you boleh scalp 2-3% keluar. Alright, itu anda boleh explore lah kemudian bila anda sudah expert dalam scalping. Tapi saya nak ajar menggunakan swing lah, short term swing to mid term swing. Alright, okay, so sekarang ni dashboard ni telah bertukar menjadi warna biru. Sebab apa? Dia punya skor dia dah jadi 100%. So bila skor jadi 78% ke atas, of course 100%, dia akan tukar market ni kepada warna biru, menunjukkan yes, it's good to go. Maksudnya anda boleh buat order lah. So macam mana nak buat order? Okay, ambil trading view punya long position tool di sini Tengok cursor saya, long position. Anda letak di bahagian chart yang ke atas ni. Alright, letak saja dan double click. Okay, bila double click dia akan keluar. Okay, anda baca saja dekat sini. Contohnya sekarang entry point, buy limit buy limit pada RM1.96. So kita buatlah RM1.96 kat situ. And then dia kata dekat mana stop loss. Stop loss ada dua Stop loss, satu stop loss yang berdasarkan anda punya preference. Anda nak letak 5% stop loss, nak letak 10% daripada entry point pun boleh. Lagi satu stop loss adalah berdasarkan market structure. So macam yang ni stop loss berdasarkan entry point yang biasa saya letakkan 5%. Alright, kalau dia kurang daripada 5%, contohnya kalau stop loss tu boleh bawah lagi dia akan gunakan market structure punya stop loss. Okey, anda boleh tengok nampak dia live tadi daripada 100% complete, right? Dia bila market bar ada orang mula menjual
dia tak jadi, dia tak kasih masuk. Alright. Okey. Itulah sepada saya kelebihan indikator ni ya. Bayangkan anda trade swing ya. Anda menggunakan market yang telah tutup. So anda akan ada consistent entry pattern. Maksudnya anda always entry pada ketika market betul-betul dah complete data dengan yang kuat. Tapi kalau live ni dia mencabar sikit. Alright, kalau scalper boleh. Scalper sekejap saja. Okey, scalping. Tapi kalau macam swing better guna macam saya kata tadi lah, gunakan selepas tutup. Okey, tak apalah, ni sebagai contoh saja ya. Bayangkan kita dalam dah habis trade session lah. Okey. Dan market MOIG ni jadi biru. Selepas pukul 5 dia maintain jadi warna biru. So kita akan gunakan ni lah. So entry point dia RM1.96. Lepas tu stop loss tadi saya nak pilih 5% ke 8%. Saya rasa 8% is okay. Less than 10% saya masih okay lagi. So kita akan gunakan stop loss yang paling lowest, iaitu RM1.8. So saya masuk sini RM1.8. Right. So bila RM1.8 kat situ, bila kita klik OK, anda boleh nampak ya, dekat sini kita dah siap setkan kita punya risk zone, iaitu 8%. Maksudnya kalau kita entry dekat sini, kita punya stop loss dekat sini 8%, right? Dan kat mana nak TP? Right. Dekat TP kita boleh activatekan kita punya structural analysis toolkit. Just cari daily pivot saja, right? Ataupun weekly. Okay, kita buat dua-dua weekly pivot. So nanti dia akan propose kat mana nak TP lah, right? Contoh kalau market macam ni, kalau anda nak buat short term swing atau mid term swing, anda boleh target terus kepada 15% terus. Ini sebagai weekly resistance, right? Kalau short term target anda dah buat untung sampai kat sini, sampai 3% pun boleh. Alright, 3% kat sini pun boleh. Sebab apa? Ini adalah daily resistance, ini weekly resistance. So sangat mudah untuk anda tentukan target profit berdasarkan market structure. Anda tak perlu tukar kepada daily, 4-hour time frame, weekly time frame. Just gunakan structure analysis toolkit. Anda activatekan saja weekly, daily pivot. Dia akan keluar untuk tunjukkan kat mana weekly or daily pivots yang anda boleh gunakan sebagai target profit. Alright. Anda boleh gunakan juga Fibonacci projection. Fibonacci projection kalau dia overlap dengan market structure, lagi kuatlah kita punya target profit level tu. Alright. Okey, contohnya contohlah anda target untuk daily punya resistance kan. Tapi cuba tengok risiko dia ya. Risiko dia 8%, tapi profit 3%. So berbaloi ke tidak? Untuk kat sini tak berbaloi. So apa yang anda buat adalah anda kena tengok stop loss yang anda rasa tadi. Tengok. Kita pilih stop loss yang atas sikit lah, iaitu pada RM1.86. Sebab apa? Dia 5% saja, right? Okay. So anda boleh balance lah. Alright. Anda rasa kata macam terlalu tinggi, anda boleh kecilkan loss, stop loss, alright? Ikut previous low atau previous low yang previous low or previous low. Okay. Dalam sistem ni dia hanya tunjukkan yang based on market structure, alright? Contohnya ya, stop loss yang lowest dia akan cari pada level consolidation lower limit. Tengok ya, pada para siapa? RM1.80. Sebab itulah dia propose kat sini RM1.80. Sebab apa? Dia fikir kat sini adalah strong support. Anda boleh tengok ya, RM1.80 tadi kan. Nampak tak? Support punya level dia adalah tebal. Tebal ni bermaksud weekly support. So bermaksud indikator ni dia terus propose kepada weekly support secara automatik. User tak perlu cari pun level untuk support kat mana. Sebab apa? Kadang-kadang kita pun sebagai user belum tentu kita boleh cari support yang kuat. Support ni kuat dalam daily ke, kuat dalam weekly ke. Tapi dengan menggunakan automatic algorithm, dia boleh evaluate sama ada sini support kuat daripada segi weekly support ataupun daily support. Alright. Dia susah nak jatuh selepas tu, right? And then in fact sekarang ni pun 8%. 8% is a standard risk management. Orang biasanya letak minus 10% lah sebelum you cut loss, right? And then dia pun boleh bagi tahu this is the lowest stop loss. Bermaksud kalau lah market betul-betul jatuh daripada barang sini, anda jangan hold position ya. Jangan hold position katakanlah market jatuh. Right, sampai kat sini dah trigger stop loss, anda kena stop loss. Jangan lagi hope sampai bawah-bawah. Sebab apa? Bila dia dah cross over the lowest stop loss, market susah nak rebound balik ni atas. Dia mungkin rebound lepas tu dia jatuh semula. Sebab apa? Daily masa ni memang dah akan downtrend. So bayangkan ya, anda boleh selamatkan anda punya position. Anda boleh exclude ataupun mengelakkan daripada hoping. Sebab apa? Indikator dah kata kalau nak hope pun, you hope sampai 8%. Beyond that, lebih daripada itu, lebih bawah daripada 8% punya loss, jangan hold. Kecuali anda investor lah. Alright? Kalau trader, jangan hold to the loss. Jangan hold to the loss, to the losing position. Alright? Okay, so begitulah caranya jika anda ingin
gunakan info trade plan daripada AM Advanced Consolidation, alright, untuk anda apa orang kata, untuk buat trade plan dan follow. Okay, dan once anda dah decide nak menggunakan ni, apa saya cadangkan adalah anda buat screenshot. Bila screenshot tu anda dah kata nak gunakan trade plan ni, anda terus buat screenshot cepat-cepat, save dia dan tulis tarikh. Tulislah tarikh, buat dalam satu folder, save as ya, dan namakan, contohnya MYEG. Alright, sekejap ya, saya nak save. Okay, save as, save image as. Lepas tu anda namakan file image ni sebagai Inari, hari apa. Cukup itu saja. Information yang lain-lain tu semua sudah ada di dalam dashboard, iaitu pukul berapa, strategi pakai apa, entry point kat mana, stop loss kat mana, risk kat mana, apakah anda punya signal buy anda. Alright, signal buy kita adalah uptrend, price action, volume up, volume down. Ni semua adalah ni tadi anda boleh save anda punya trade plan tadi. Alright, so basically trading dashboard ni dia dah siapkan anda punya trading plan. Anda perlukan save saja sebagai image. Alright, dan anda boleh review balik. Saya entry dekat sini, kemudian bila dah buat 10% profit, anda study before and after. Right, so anda mempunyai very consistent entry, consistent trading journal, dan consistent post analysis, before, pre and post analysis untuk setiap anda punya trading plan. Kalau anda nak berjaya jadi trader yang berjaya, anda perlu ada trading journal. You need to find way to record your journal. Ni saya dah tolong membuatkan very simple, automatic. Anda just perlu simpan dia punya gambar saja. Anda nak transfer info tu dalam spreadsheet, contohnya nak calculate berapa return, berapa return of the month, return at the end of the month, return of the year, right? ROI, right? Anda boleh buat dengan mudah saja. Just record saja. Okay. Alright, itu sahaja untuk quick tip video ni. Alright. Ada video berkenaan dengan teori advanced consolidation, iaitu teori dan konsep. Anda boleh tengok, cari dalam saya punya channel ya. Cari video part 1 consolidation breakout strategy, part 1 teori konsep. Tapi dalam video kali ni saya hanya explain smart pre-entry checklist. Just a quick video tip untuk cara baca dan juga cara untuk anda menggunakan dashboard information ni, bagaimana nak buat entry point, macam mana nak set stop loss, macam mana nak set TP. Alright, semua sangat mudah. Okay, ini adalah stok ya. Untuk siapa yang trade crypto, ada juga indikator yang sama, dipanggil advanced crypto, AM crypto advanced indicator. Guna function yang sama tetapi khas untuk crypto and currency lah, digital currency. Alright. Lagi satu saya nak share, anda juga boleh letak alert. Alright, contohnya ya, kita kat MYEG tadi, katakanlah dia 50% tak ada trade plan, tapi anda dah tahu dah, ini MYEG ni gaya-gaya ni memang nak breakout ni. So apa anda buat, anda boleh letak alert. So anda boleh klik alert di sini ya. Anda klik bahagian condition ni, pilih AM Advanced Consolidation, dekat situ pilih AM Stock Entry Alert. Alright, and then anda set once per bar close, maksudnya setiap kali bar close. Alright, bila close pada candle 1 hour, dia akan bagi signal. Tapi saya better anda ambil signal yang apabila market close sajalah, iaitu pada pukul 5. Alright, signal pada pukul 5. Yang signal pada tengah-tengah ni kalau anda nak buat intraday lah. Tapi kalau swinger, just baca signal yang bila dia tutup market. Alright. So bila market ni ya, contohnya MYG sampai saja 80%, dia akan bagi message alert dekat anda punya apps, katakan bahawa MYG sudah mencapai checklist lebih daripada 80%. So anda boleh check lah untuk kalau nak trade ke kan. Alright, sangat mudah. Okay, next time nanti saya akan buat screener, di mana screener akan mencari stok-stok yang melebihi 80% lah. Alright, itu lagi mudah. Tapi sebelum kita menggunakan screener, kita kena tahu apakah indikator yang cuba untuk tunjukkan, apakah indikator yang cuba untuk indicate. Bila dia dah tahu, bila dah anda suka setup ni berjaya, barulah kita pergi pada screener. Screener tu akan digunakan untuk mencari setup yang berjaya tadi, tetapi untuk cari pada stok-stok yang lain. Bila kita dah tahu satu-satu setup itu berjaya, kita nak replicate dia setup, tapi dekat different stocks lah. Alright, di situlah fungsi screener AM yang akan datang nanti ya. Alright.
Okey, itu saja, saya harap membantu. Alright. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.